TV KPM. Hello, Assalamualaikum dan selamat petang kepada anda semua yang sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Carey. Apa khabar anda semua? Semua sihat belaka? Wani doakan agar anda semua sentiasa sihat dan terhindari daripada penyakit COVID-19 ini. Kerana apa sekarang ini? Kita tahu kita masih ada tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia untuk sama-sama putuskan rantaian ini. Bagaimana caranya? Sentiasalah pakai hand sanitizer, pakailah pelitup muka dan paling penting jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter apabila berada di tempat awam ataupun di tempat yang sesak. Okey, untuk hari ini subjek yang akan kita sama-sama belajar merupakan subjek MPV iaitu subjek tanaman makanan dan khususnya tingkatan 4 bab 3 penanaman tanaman. Jadi kalau anda nak tahu siapa guru yang akan bersama dengan kita, jom kita saksikan dulu profil guru kita pada hari ini. Jangan mudah putus asa, yakin boleh. Itu dia cogan kata yang dipilih oleh guru kita hari ini. Kita persilakan Cikgu Muhammad Wajih. Assalamualaikum. Apa khabar Cikgu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Alhamdulillah ya Cikgu? Sihat Alhamdulillah. Okey, ini pertama kali kita bersua di dalam studio Road to Success bersama dengan Cikgu Wajih. Selamat datang dicarakan ke studio kami. Dan hari ini Cikgu, sebelum kita teruskan dengan apa yang akan kita belajar, Wani nak menjemput Cikgu untuk sama-sama kita pergi ke meja istimewa. Silakan Cikgu untuk kita membuat sanitasi tangan. Cikgu boleh pakai dulu hand sanitizer. Kemudian Wani pula pakai sebagai langkah berjaga-jaga. Sama-sama kita pakai ya. Ya, betul. Betul. Okey Cikgu, selain daripada pakai hand sanitizer sepanjang program ini, Wani akan pesan pada Cikgu kita akan sentiasa pakai pelitup muka sebagai orang kata langkah pencegahan awal lah Cikgu. Ya, betul. Okey. Jangan-jangan kita langgar SOP. Betul, jangan langgar SOP. Cikgu, sekarang ni Wani nampak ni pertama kali lah ada guru yang bawa buah-buahan. Ada buah pisang kat sini, ada jagung, ada buah nenas. Kenapa sebenarnya Cikgu bawa semua ni Cikgu? Apa yang kita nak fokus hari ini? Yalah, ini adalah berkaitan dengan tanaman makanan untuk menghasilkan hasil-hasil buah-buahan dan sayur-sayuran jangka masa pendek untuk sumber makanan kepada rakyat kita jugalah, rakyat Malaysia untuk makan dalam jangka masa yang pendek. Ya, masa pendek. Okey. Nampaknya ni antara buah-buahan yang terpilih untuk berada di studio kita hari ini, Cikgu. Okey, selain pada buah-buahan, kita mestilah ada para pelajar yang akan bersama dengan kita. Dan sekarang kita nak menjemput para pelajar daripada SMK Air Tawar Johor untuk bersama-sama dengan kita dalam Road to Success. Mari kita persilakan mereka semua. Assalamualaikum. Apa khabar pelajar dari SMK Air Tawar Johor? Semua sihat? Alhamdulillah, sihat. Sihat, Alhamdulillah. Okey, kita ada 4 orang pelajar di sini. Jadi Kak Wani dan mereka yang di rumah naklah juga berkenalan dengan anda semua. Jadi apa kata anda perkenalkan diri dan bagi tahu umur berapa? Kita mulakan dengan Hazikah dulu. Assalamualaikum. Nama saya Nur Hazikah binti Lipli. Dari Sekolah Menengah Kebangsaan Air Tawar yang berumur 17 tahun. Okey, terima kasih Hazika. Ni sebelah kiri atas ni namanya tertera di situ. Macam mana nak sebut tu? Tak apa, mungkin kita boleh minta Syahmi dulu untuk perkenalkan diri. Oh, Rakib. Syahmi. Onkan mic. Okey, Syahmi minta dekat ke mikrofon, dekat mulut untuk bercakap. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Rakib Izana Abidin. Saya sekolah di Sekolah Kebangsaan Air Tawar, Kota Tinggi Johor. Salah tak Rakib. Namanya Rakib. Namanya Rakib. Ya. Okey, ini Muhammad Rakib bin Zainal Abidin. Ya. Okey, baik. Seriously kita nak minta adakah itu Eka Marina? Assalamualaikum. Saya Nuriana Maisara binti Ismail dari Sekolah Menengah Air Tawar, Kota Tinggi Johor.
Eka Marina tu Okey. kakaknya rasanya. Oh, ya ke? Okey, maksudnya ini Nurliana Maisarah binti Ismail. Ya, ya. Okey, Liana, terima kasih. Dan akhir sekali kita ada Muhammad Syahadat. Amirul Syahadat. Ya, Amirul Okey, Syahadat. silakan. Perkenalkan diri anda. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Amirul Syahadat bin Amiruddin dari Sekolah Menengah Kebangsaan Air Tawar, Kota Tinggi Johor. Okey, terima kasih. Jadi di sini Wani ulang kembali, kita ada Muhammad Rakib, kita ada Nurliana Maisarah, kita ada Amirul Syahadat dan juga Hazikah binti Zulkifli yang bersama-sama dengan kita hari ini. Jadi anda pun sudah memperkenalkan diri dan sekarang ini sebelum kita mulakan dengan sesi pembelajaran kita, Wani nak bagi mereka semua untuk bersedia dan rehat seketika dan jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Pada pendapat saya, subjek tanaman makanan sangat seronok dan mudah dipelajari kerana dengan subjek tanaman saya dapat mengetahui cara-cara menanam pokok serta menuai hasil. Selain itu, dengan hasil tanaman yang banyak, saya dapat menghasilkan sumber makanan serta sumber perniagaan. Saya juga berharap saya dapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan SPM tahun ini. Saya bersyukur dapat belajar modul atau subjek penanaman ini. Banyak ilmu dan kemahiran yang saya dapat. Topik penanaman memang terbaik. Saya sangat gembira dapat belajar subjek tanaman makanan. Semoga saya cemerlang dalam peperiksaan SPM dalam semua subjek pada tahun ini. Sekian, terima kasih. Topik penanaman tanaman agak senang, cuma agak memenatkan kerana pepanasan di ladang. Tapi saya sangat suka bila kita mendapat hasil yang banyak untuk dijual. Semoga saya cemerlang di dalam peperiksaan SPM tahun ini. Sekian, terima kasih. Didik TV KPM. Kembali bersama saya Wani Carey dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan guru kita hari ini Cikgu Muhammad Wajid Othman selaku penolong pegawai pendidikan dan juga 4 orang pelajar dari SMK Air Tawar Johor. Okey. Di sini kita sebelum kita nak mulakan nak tanyalah pelajar atas talian semua okey tak? Semangat tak hari ini? Dah bersedia nak jawab soalan yang akan diberikan oleh Cikgu Wajid sebentar nanti? Kalau semangat tunjuk thumbs up macam ni. Okey. Alright. Okey, jadi nampak dah beri semangat untuk Cikgu Wajid hari ini. Cikgu, rasa tak semangat tu hari ini? Ya, bersemangat. Semangat. Okey, Alhamdulillah. Jadi kalau cikgu dah semangat, Wani pun dah sedia nak belajar sama-sama ni dan anda di rumah pasti lebih bersedia. Jadi tanpa membuang masa, mari kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Dipersilakan cikgu. Okey, terima kasih Wani. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua calon-calon SPM yang akan menduduki SPM pada tahun calon 2021. Okey, untuk hari ini kita akan okey, ini adalah biodata saya. Okey. Okey, tanaman makanan bagi modul 3 penanaman tanaman. Okey, yang untuk pertama sekalinya saya sebagai cikgu mengucapkan tahniah kepada pelajar-pelajar SPM tahun 2020 yang banyak mengikuti Didik TV hingga berjaya. Okey, cikgu ucapkan tahniah. Kerana yang tidak berjaya boleh berusaha lagi dan berusaha. InsyaAllah kejayaan adalah milik kita. Betul. Ya, betul kan Mani ya? Masih ada masa lagi nak menuju ke SPM 2021 ni cikgu. Ya. Okey, kita teruskan. Untuk bab 3, penanaman tanaman. Okey, ada 3 subtopik. Yang pertama, penyediaan medium semaian dan menyemai biji benih tanaman. Yang kedua, pembiakan tampang. Dan yang ketiga, penanaman sayuran dan buah-buahan jangka masa pendek. Okey, untuk subtopik 3.1, penyediaan medium semaian dan menyemai biji benih tanaman. Okey, apa itu maksud medium semaian? Para pelajar boleh jawab? Siapa yang nak mula berikan Liana, jawapan? Boleh jawab Liana? Liana, apa itu maksud medium semaian? Tengok nota dulu cikgu. Refresh kembali. Okey, tak apa. Berikan saja jawapan anda. Apa maksud dia? Bahan campuran yang digunakan.
bahan campuran yang digunakan untuk menyemai biji benih. Ya, okey, betul ya. Bahan Okey. campuran tanah yang digunakan untuk menyemai biji benih. Okey, jadi kita nak sebelum proses apa kita kena semai biji benih barulah kita boleh melakukan proses yang seterusnya. Okey. Untuk menyemai biji benih, apa bahan campurannya? Yang pertama, tanah lom. Kedua, bahan organik. Ketiga, pasir sungai. Okey. Jadi, ketiga-tiga ini dicampurkan mengikut nisbah dia 2:1:1. Ya. Okey. Langkah penyediaan campuran medium semayan. Jadi, pertama, sediakan alatan dan bahan. Lepas tu kita tapis tanah lom, bahan organik dan pasir sungai. Ketiga, sukat bahan dengan nisbah 2:1:1. Lepas tu kita gaulkan dan campurkan hingga dia sebati. Lepas tu kita masukkan ke dalam bekas semayan. Siaplah medium semayan kita. Okey. Okey, kita teruskan biji benih semayan. Okey. Biji benih semayan, biji benih ada kumpulan jenis kasar, sederhana dan halus. Yang kasar ni, okey, contohnya kelapa, durian, rambutan, nangka. Okey, manakala biji benih sederhana, okey, jagung, bendik, kacang panjang, kangkung, macam cikgu dah bawa jagung kat depan tu. Jadi itu kalau dia dah matang, dah tua, kita boleh jadikan dia biji benih. Okey, di bawah kategori sederhana. Okey, untuk kategori halus, dia ada cili, bayam, sawi dan tomato. Okey. Okey, seterusnya kita nak menguji dan merawat biji benih tanaman untuk disemai. Okey. Yang pertama kita rendam dulu dalam air biasa. Okey, lepas tu kita buang biji benih terapung yang tidak bernas atau rosak, yang terapung tu kadang ada ruang-ruang rongga, kita keluarkan, ya. Jadi toskan biji benih yang tenggelam. Jadi itu adalah benih-benih yang bernas yang sesuai untuk disemai. Gaulkan benih dengan racun kulat sebagai rawatan untuk sebelum kita gunakan, ya. Okey. Okey, menilai peratus percambahan biji benih. Okey, kalau kita beli biji benih, kita kena tahu biji benih tu berkualiti ke tidak, ya. Jadi kita kena uji. Okey. Jadi contohnya kita ambil biji benih 10 biji, okey, masukkan atau letakkan di atas kapas basah. Okey, dibiarkan semalaman. Macam mana kita nak cari peratus percambahan biji benih? Okey, bilangan biji benih yang bercambah, jumlah biji benih yang disemai darab dengan 100. Okey, kita kira dalam piring patri itu. Okey, ada 1, ada 2, 3 yang bercambah, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, ada 8 je kan? Jadi 8/10 yang kita dah semai darab 100. Jadi peratus percambahan biji benih yang telah kita buat adalah 80%. Jadi peratus percambahannya sangat tinggi dan sesuai untuk kita menanam lah, untuk menyemai. Okey. Peratus yang minimum untuk apa orang kata berkualiti tu bermula daripada berapa peratus? 80%. 80. Kalau itu bawah antara yang maksudnya terbaik tak elok lah. Kalau kurang, dia jadi biji benih ni mahal. Jadi kos dia tinggilah. Kalau kita tak semai, tak tumbuh. Jadi kita macam menanam tak ada hasilnya. Tak keluar-keluar pokoknya. Okay. Tunggulah berapa tahun pun. Okey, seterusnya Wani ya, dan pelajar sekalian, menentukan ciri-ciri anak benih yang boleh diubah, yang sihat. Apa ciri-cirinya? Yang pertama, kalau kita dah semai, dia telah mengeluarkan 2 hingga 5 helai daun yang sebenar. Yang kedua, tiada serangan perosak atau jangkitan penyakit. Berbatang kuat. Maksudnya dia tak tumbang lah kalau kita siram pun. Akar tidak bergulung atau berpintal. Tumbuh dengan tegak. Mempunyai cabang yang baik dan sempurna. Inilah ciri-ciri anak benih yang sesuai untuk kita tanam. Jadi kalau dia tidak mencapai ciri-ciri itu, kita tak perlu tanamlah. Takut hasilnya. Yang penting hasilnya nanti berkualiti. Ya, betul. Merancang dan melaksanakan aktiviti penyaringan biji benih. Yang pertama, cara dia kita tabur rata. Batas-batas kita tabur, utamanya pada biji benih sederhana dan halus.
tabur jalur bagi biji benih sederhana dan juga halus, dan juga 1/1 bagi biji benih besar dan sederhana. Okey, kalau halus kena taburlah supaya kerana dia terlalu halus, kita tak boleh nak asing-asingkan dia. Okey, kalau kasar kita bolehlah 1/1. Okey, seterusnya untuk subtopik 3.2, pembiakan tampang. Okey. Pembiakan tampang tu apa? Maksudnya pembiakan yang menggunakan bahagian-bahagian vegetatif tumbuhan seperti akar, batang dan daun selain biji benih tadi. Okey, ada pokok kita menggunakan pembiakan tampang untuk menambahkan lagi bilangan anak pokok. Okey. Dengan ciri-ciri induk yang sama. Okey. Kalau biji benih mungkin hasilnya tak sama dengan induknya. Tapi kalau dengan pembiakan tampang, okey, insya-Allah kita ambil keratan daripada okey, kita tengok daripada semula jadi. Stolon, berbawang, umbisi, rhizom, sulur itu daripada ibunya kita buat pembiakan tampang. Jadi hasilnya sama dengan induknya. Okey, kalau buatan belahan, keratan batang, cantuman, lenturan. Okey, jadi kita tengok yang semula jadi. Okey, pegaga menggunakan stolon, ambil cabut. Wani kat rumah jumpa pegaga. Dia dah menjala, cabut, pindahkan ke pasu yang baru. Nanti kita akan dapat anak pokok pegaga yang baru. Untuk berbawang, okey, kita semai bawang, bawang putih, okey, bawang merah. Kalau kita dah tumbuh, nanti daun tu kita boleh guna juga. Daun bawang kan. Tu bawang nanti hasilnya kita boleh ambil juga. Hasil bawang. Okey, kentang itu umbisi. Halia daripada rhizom. Ada banyak tu tunas-tunas anaknya dah tumbuh. Jadi kalau kita tanam, jadi menggunakan secara semula jadi, pembiakan tampang semula jadi. Dan anak sulur ataupun sulur pisang. Okey. Azika, nampak tak nenas tu? Okey, jadi pembiakan tampang semula jadi apakah pada untuk nenas tu? Sulur. Okey, yang Kak Wani pegang tu itu adalah sulur jambul. Biasanya ada satu, tapi kebanyakan kita ambil daripada sulur udara ataupun pada pokok tu. Sulur tu bahagian mana tu, cikgu? Itulah jambul ni tu. Ini. Jadi kita patahkan nanti ataupun kita potong, kita tanam. Okey. Dia akan menjadi pokok juga. Ini dipotong, boleh tanam balik? Boleh tanam. Okey. Cuma ada satu saja untuk satu buah. Tapi sulur lain ada pada pokoknya. Jadi pokok yang kita dah ambil buahnya, nanti akan keluar anak sulur yang baru. Itulah benih yang itulah yang kita ambil untuk tampang secara semula jadi. Okey. Bagus Azika. Bagus Azika. Okey, pembiakan tampang buatan ada pembahagian, okey, ada keratan, okey, cantuman dan lenturan. Kalau keratan senang je, biasanya ubi. Daripada satu batang ubi kita kerat-kerat jadi 10, cucuk-cucuk semai, nanti dapat 10 pokok yang baru. Yang lain cantuman lenturan ni menggunakan teknik yang ada kemahiran sikitlah. Diperlukan kerana faktor peratus untuk hidupnya agak sukar jugalah. Jika tekniknya tidak betul lah. Okey, kita teruskan ke apa? Teruskan. Boleh lagi teruskan, cikgu. 3.3, penanaman sayur-sayuran dan buah-buahan jangka pendek. Yang ini kita beri contoh sayur-sayuran dan buah-buahan jangka pendek tu, dan juga kita bagi kaedah penanaman yang sesuai. Kerja-kerja menanam, dan juga kewajaran kepentingan menanam sayuran itu Kita tengok penanaman sayuran. Sayuran ni ada macam-macam jenis sayuran di bawah kategori. Yang pertama, sayuran daun. Contohnya bayam hijau. Wani suka makan sayur apa? Yang jenis berdaun. Semua sayur saya makan, cikgu. Saya tahu. Orang Sabah kan? Memang suka makan sayur-sayur. Awet muda. Jadi untuk sayuran daun, yang penting adalah kaedah menanam. Biji benih tadi halus. Jadi teknik dia kita campurkan dengan pasir dan taburkan alur ke dalam alur batas tadilah. Supaya dia lebih rata. Untuk yang lain, sayuran buah-buahan, bendir, contoh dia. Untuk kaedah menanam, kita semai satu persatu kerana bendir
biji benihnya adalah kasar, besar kan. Jadi kita semaikan terus ke batas. Ataupun kotak semaian baru pindahkan ke batas. Manakala sayuran jenis kekacang, kita pun tanam satu persatu di atas batas mengikut lubang penanaman. Cuma bagi sayuran kekacang kita perlukan junjung. Junjung segitiga. Junjung. Untuk dia menjala naik atas. Nanti buahnya akan berjurai dan untuk dipetik. Kalau tak ada junjung, dia akan merayap di tanah. Habislah buah dia rosak. Bagi tanaman sayuran jenis umbisi, ada keledek, ubi. Yang biasa kalau keledek kita menggunakan keratan pucuk. Kalau orang kampung, pucuknya kita buat sayur. Boleh, betul keratan dia pun boleh ditanam. Dan cocok terus ke arah batas ikut jarak yang telah disyorkan. Dan tanaman sayuran herba, serai, pegaga tadi. Jadi ini untuk kalau contoh sayuran herba, kita menanam pakai rhizome lah. Kita ambil, kalau kita beli pun boleh juga tanam, tapi susah sikit lah nak tanam pasal biasa peniaga dia akan potong jarak dia tiada akar lagi. Kalau kita ambil daripada benih pokok asal, kita ada tinggalkan sikit akar untuk dia membesar. Okey, penanaman buah-buahan jangka pendek. Ini nenas lah. Tadi yang Azika jawab sulur, jadi pembiakan dia. Jadi nenas MD2 yang terbaru ni, nenas madu. Ramai yang suka. Ni tak tahu dia suka ke tidak. Saya nenas dia kurang sikit, cikgu. Pasal ada madunya. Kita teruskan ke soalan. Boleh? Boleh. Nampak? Ini pelajar kena jawablah. Kita minta tolong. Yang pertama, kita bagi siapa ya? Siapa nak cuba? Syadat. Syadat. Cik nak jawab, Syadat. Apakah maksud medium semaian bagi tanaman? Maksud medium semaian bagi tanaman, campuran tanah yang digunakan untuk menyemai biji benih. Yang pertama, pada soalan, kita gariskan atau tandakan, highlightkan apa kehendak soalan. Jadi, dia nak maksud medium semaian. Jadi, jawapannya campuran tanah yang digunakan untuk menyemai biji benih. Dapatlah 2 markah. 2 markah. Tahniah. Hebat Syadat ni. Bagus, Amirul. Ya. Ni Amirul ya? Amirul Syadat. Amirul Syadat. Ya. Baik cikgu. Sebelum kita teruskan lagi dengan soalan yang berikutnya, kita nak bagi mereka semua berehat seketika lah. Dan anda yang di rumah juga, jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Kerry. Serta kita masih lagi dengan Cikgu Muhammad Waji Othman dan juga 4 orang pelajar dari SMK Ayer Johor. Baik Cikgu, sebentar tadi kita dah jawab soalan yang pertama dan sekarang ini kita nak teruskan dengan soalan yang seterusnya. Mari Cikgu. Para pelajar sudah sedia? Kita teruskan untuk soalan yang kedua. Siapa nak jawab ni? Liana, boleh? Siapa pula? Liana nak cuba. Soalan 2, 3 markah. 3 markah. Berikut adalah keterangan ciri-ciri medium semaian. Nyatakan nama medium semaian pada ruang yang disediakan. Ciri-ciri yang pertama, memudahkan air mengalir dan pengudaraan yang baik. Apakah jawapan dia? Pasir sungai. Pasir sungai. Betul ke? Ya, betul. Yang kedua? Yang kedua, menyimpan air dan memegang akar tanaman. Tanah luam. Tanah luam. Betul. Dan yang ketiga, membekalkan sumber nutrien kepada tanaman. Dah ternampak dah jawapannya. Jawapan dia bahan organik. Ya, organik. Jika pelajar calon mendapat soalan, sama juga ciri-ciri medium semaian kita gariskan. Apa dia nak? Nama medium semaian.
Ya. Jadi fokus pada soalan, kita dah bila gariskan, kita dapat apa yang kehendak soalan tu minta. Okey. Jadi bila dapat soalan, jawapan kita tulis, jadi jawapannya jadi betul. Ya. Alhamdulillah 3 markah dapat ni. Betul? Lepas ni nak minta Wani lah jawab soalan 3. Alamak, saya cubalah ya cikgu. Tadi. Okey. Berikut adalah kumpulan biji benih bersaiz berdasarkan saiz. Ya, A biji benih besar, B biji benih sederhana, C biji benih halus. Jadi padankan kumpulan ABC tu biji benih berdasarkan tanaman dengan menulis A, B, C atau C pada ruang jawapan disediakan. Okey, Wani, Bayam. Kita tengok dulu apa yang kita nak kena gariskan. Kumpulan biji benih. Okey, tadi yang ABC tu ada. Dah ada jawapan dah pula. Okey. Jadi kalau Bayam, biji benih halus. Okey. Ini cikgu saya cuba jawab satu lah. Yang lagi durian. 3 tu kita bagi mereka. Takkan tak pernah tengok biji durian. Durian saya rasa ni biji benih besar. Okey, biji benih besar, ya betul. Okey, dah boleh dah daftar. Satu markah untuk saya. Untuk calon SPM 2021, ambil tanaman makanan. Ulangan kembali. Okey, timun, rakib. Apa jawapan dia, Kip? Rakib. Rakib, minta dekatkan mikrofon dekat mulut. Mikrofon. Dan ulang kembali jawapan anda. Jawapan dia B. B. Kita tengok. Ya, betul. Biji benih sederhana. Bagus, Rakib. Cili? Kip? Cili. Siapa nak jawab? Rakib lagi. Rakib. Kalau Rakib tak boleh, Liana lah tolong Rakib. Okey, Liana. Liana kan biasa Rakib tolong Rakib kan. Cili, biji benih. C. Biji benih halus. Kita tengok jawapan. Ya, betul. Okey, dan bendi? Bendi. B. Biji benih sederhana. Ya, betul. Okey, betul. Alhamdulillah. Ni calon yang cemerlang nanti ni. Betul. Calon cemerlang SPM 2021. 5 markah, okey. Seterusnya, soalan 4. Ni ada pengiraan tadi. Kita dah kira tadi. Ya, jadi ada 2 ni tadi, cikgu. Ya. Kita nak tengok soalannya. Minta apa pula cikgu ni? Okey. Tengok soalan dia. Okey, peratus percambahan. Jadi apa yang kita perlu buat? Ingat rumus atau formula yang kita perlu kira peratus percambahan. Jadi nak tak nak kenalah hafal sikit. Okey, bilangan biji benih bercambah bahagi dengan bilangan biji benih yang disemai darab dengan 100. Jadi ada berapa yang dah bercambah? Ni boleh kira kan? Berapa saya tu? Saya kira kat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, 8. Tengok. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Dah terus jawapan dia. 8 per 10 darab 100. Okey. Okey, 8. Okey. 80%. Okey, pelajar boleh dapat? Azika boleh dapat, Azika? Boleh. Dapat. Ni mereka kata kacang je ni, cikgu. Ya, biji benih pun kacang. Jawapan pun kacang je. Kacang lah. Okey. InsyaAllah. Ya. Anda buat, anda dapat. Ingat slogan cikgu, yakin boleh. Ya. Okey, kita tengok ke contoh soalan 5. Ini jenis supply. Awak calon kena isi. Okey. Nyatakan 3 kaedah penyemaian biji benih tanaman. Syahadat. Boleh jawab, Syahadat? Cuba try test. Okey, cuba. Boleh, Ego. Okey, apa dia nak tu? Satu. Kaedah penyemaian. Okey. Jadi jawapannya? Satu, tabur rata. Okey, tabur rata. Biji benih tu, betul. 2, tabur jalur. Tabur jalur. Okey. Dan yang ketiga? Yang ketiga, 1/1. Okey, kita semai 1/1 kaedah. Ya? Okey, bagus, bagus Syahadat. nampaknya. Ini
memang study betul ni. Betul. Dah bersedia awal dah. Bersedia awal. Okey. Kita teruskan ke soalan yang ke-6. Okey. Berdasarkan pernyataan berikut, tandakan tik bagi kebaikan pembiakan tampang yang betul dan pangkah bagi yang salah pada petak yang disediakan. Okey, Hazika. Ya. Okey, Hazika, cuba Mendapatkan jawab. anak pokok yang seragam. Betul atau salah? Betul. Betul? Betul. Okey. Tengok tangan. Siapa tu keluar? Okey. Betul. Betul. Okey. Pinjam tangan lagi, Azika. Seterusnya. Memerlukan kemahiran yang tinggi. Salah. Salah. Okey. Dia tak memerlukan. Ya, betul. Okey, betul. Okey. Cepat mengeluarkan bunga atau buah. Betul. Betul lah. Kita tengok betul ke tidak ni. Salah ni, kena lastik ni. Okey, betul. Hazika masih selamat di situ. Okey. Kak Wani boleh melastik ke hati. Alamak. Okey, memindah penyakit lebih mudah? Salah. Salah. Okey. Dan yang terakhir. Dan yang terakhir, ciri-ciri anak pokok menyerupai induknya. Betul. Tampang ni dia memang menyerupai ciri-ciri induknya. Okey. Okey, tahniah dapat 5 markah. Okey, calon-calon SPM di rumah boleh jawab? Okey, insya-Allah sama. Okey, mesti boleh punya. Anda buat, anda dapat. Yakin boleh. Yakin boleh. Okey. Okey. Okey, seterusnya soalan contoh 7. Ni ada gambar lagi. Okey. Siapa ya? Siapa lagi boleh cuba? Dah ada 4 je. Okey. Dah ada 4 orang je. Kita punya pusing. Liana. Okey, Liana. Dia nak apa Liana ni? Ya. Soalan ni nak apa? Namakan kaedah pembiakan. Okey, kaedah pembiakan tampang. Okey, tanaman pertama tu pegaga. Apa kaedah dia? Stolon. Okey, stolon. Betul. Seterusnya. Okey. Tu gambar apa tu? Nampak tak? Umbisi. Okey, kentang. Umbisi. Okey. Ketiga. Betul. Ni kenal tak ni? Lengkuas ke, halia ke, lempoyang? Gambar tu. Halia. Ni Okey, biasa bagus. masak ni. Boleh mengenal lepas itu bagus cikgu. Okey. Apa jawapan dia? Aizem. Okey. Nanti kalau Kak Wani datang hari tawar, boleh masakkan untuk Kak Wani. Okey, boleh. Okey. Kak Wani akan tuntut nanti. Okey, yang keempat. Yang keempat. Ini ada Cantuman baju. Cantuman baji. Ya, betul. Cantuman baji. Biasa kita buat dekat pokok durian. Okey. Dan yang kelima tu. Apa tu? Dibungkus tu, diikat. Tut atau markot. Okey, ini adalah cantuman tut atau markot. Bagus, Liana. Okey. Jadi apabila akarnya dah tumbuh, kita akan potong dan kita alihkan keratan yang kita dah buat tut atau markot tu ke dalam polybag lain untuk jadikan dia anak pokok yang baru. Jadi sama dengan induknya. Contohnya pokok jambu, ya. Jadi kita nak induk ni sama dengan pokok jambu yang ada. Okey, buahnya besar, manis, tak ada biji. Jadi kita menggunakan kaedah tut atau markot ni yang terbaiklah untuk dapatkan anak-anak pokok yang baru. Okey. Okey, kita ada lagi soalan cikgu. Ada soalan lagi. Soalan 8. Soalan 8 ya. Siapa nak cuba? Ini susun langkah kerja. Okey. Masa Tektan 4 kita dah buat penanaman sayur-sayuran. Jadi kita kena susun dengan menulis 1, 2, 3, 4 dan 5 pada ruang jawapan. Kita cuba syahadat cari dulu apa kerja yang pertama kita nak menanam sayur-sayuran. Selalu syahadat akan buat apa dulu? Apa dulu?
Nombor 1. Mengukur jarak penanaman. Okey, kita tengok. Betul, mengukur jarak tanaman mengikut soalan ni lah. Ya. Kalau mengikut kita belajar, kita kena buat penyediaan kawasan dulu. Itu bab 2. Okey, cikgu nak tanya. Macam Syahadat, kalau nak ukur tu selalu ukur pakai apa? Ada tak ukur pakai soalan apa? tanya kena ukur pakai apa, cikgu? Kak Wani tanya tu. Kita pakai? Soalan ekstra hari ni kita tanya. Kita pakai apa nak ukur batas tu? Aduh. Pakai... Pita apa? Apa tu? Pita apa? Faham? Pita apa? Pita? Ni pita pengukur. Kita pengukur. Okey. Dah ukur. Betul. Lepas tu kita buat apa? Nombor 2 kat sini. Jawapan ni. Nombor 2, menggali lubang penanaman. Okey, menggali lubang penanaman. Jadi ukur dengan pita ukur, lepas tu kita gali lubang penanaman. Okey, selepas tu Masukkan 2 atau 3 biji benih di dalam lubang penanaman. okey, masukkan 2 atau 3 biji benih di dalam lubang penanaman. Okey. Penanaman. Kenapa masukkan 2? Kenapa tak masukkan 1 je? Syahadat. Mana boleh? Kenapa pula tak boleh? Kenapa tak boleh? Dia kena lebih ada macam pasang-pasangan lah ya. Kalau kita letak 1 takut tak tumbuh. Jadi ada lagi satu lagi pokok yang tumbuh. Okey. Tumbuh. Okey. Jadi yang keempat, apa langkah seterusnya? Meletakkan sungkupan di atas batas. Okey, kita dah tanam dan semai dalam lubang penanaman, letakkan sungkupan. Kita biasa letak apa sungkupan atas batas? Biji benih. Tak, biji benih lah. Lepas tu sungkupan kita letak apa? Rumput-rumput yang dah dipotong kan, yang dah kering. Letak atas dia. Okey, dah lupa tu. Dah lama tak tanam pokok Dah ni. lama tak beramali. Aduh, inilah generasi-generasi yang kesian saya rasa. Okey, tapi tak apa, alhamdulillah. Tahun lepas pun masalah dia sama, tapi dia cemerlang. Dia orang hebat. Ya, tak apa, Jadi cikgu. calon ni tahun ni pun hebat-hebat juga. Betul. InsyaAllah. Saya yakin mereka boleh buat amali di rumah juga sebenarnya. InsyaAllah. Amirul Syahadat memang buat amali di rumah. Sampai paip dia pun cangkul. Okey. Okey. Dan yang jawapan yang kelima? Akhir sekali. Akhir sekali. Menyiram selepas menyemai. Menyiram selepas menyemai. Secara automatiknya, inilah jawapan yang kelima. Okey. 5 markah. 5 markah. Okey. Tadi bahagian A. Kalau dalam soalan sebenar ada 20 soalan. Jadi kita teruskan ke bahagian B. Okey, yang mana ada 4 soalan yang menanyakan tentang analisis, aplikasi. Kita tengok contoh soalan pertama. Okey, cikgu. Sebelum kita masuk bahagian B, kita dah buat banyak soalan untuk bahagian A tadi. Dan bahagian B ni semestinya dia punya aras kesukaran tu meningkat kan, cikgu? Dia aras tinggi sikit. Dan ada kemahiran berfikir tinggi. Okey. Jadi kita nak uji setinggi mana aras pemikiran mereka nanti. Kita bagi mereka berehat seketika dulu. Dan anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kiri dan masih lagi kita bersama dengan Cikgu Muhammad Wajih dan juga 4 orang pelajar dari SMK Air Tawar Johor. Di sini kita masih ada Muhammad Rakib, Nurliana Maisara, Hazika dan Amirul Syahadat. Masih lagi bersemangat untuk segmen yang terakhir ni. Macam mana? Okey tak? Dah sedia ke belum nak jawab bahagian B ni? Kalau dah bersedia, tunjukkan thumbs up anda dekat kamera. Okey, jom kita nak teruskan dengan menjawab soalan bahagian B. Dipersilakan, cikgu. Okey, calon-calon di studio sudah bersedia. Calon-calon di rumah, sudah anda bersedia? Okey, jom kita tengok soalan bahagian B. Mari. Contoh soalan pertama. Okey. Ini bentuk soalan. Satu soalan
memberi markah sebanyak 10 markah. Banyak. Tengok soalannya. Seorang pengusaha tanaman jambu batu ingin memperbanyakkan anak pokok tanamannya dan meminta anda melakukan pembiakan dengan menghasilkan anak pokok yang mempunyai ciri-ciri pokok asal. Jadi, A. Cadangkan satu kaedah pembiakan yang sesuai. Okey. Jadi, tengok tu satu kaedah yang sesuai. Okey, tengok soalan yang B. Terangkan langkah penyediaan kaedah pembiakan yang dijalankan. Dan C. Terangkan dua kepentingan penanaman tanaman yang perlu diusahakan. Okey, kita tengok soalan A tu. Cadangkan satu kaedah pembiakan berdasarkan situasi. Jadi awak kena analisis sikit, tengok apa kehendak soalan tu minta. Okey, kita tengok Azika. Apa jawapan yang sesuai, cadangan sesuai untuk memperbanyakkan anak pokok tanaman pengusaha tadi? Ya. Kaedah pembiakan yang sesuai ialah tot ataupun marpot. Okey, kerana dia nak menghasilkan anak pokok yang mempunyai ciri-ciri pokok asal. Jadi inilah kaedah sesuai bagi pembiakan tot dan markot. Tot atau markot ya. Dia ada namanya yang berbeza tapi kaedah yang sama. Okey, langkah penyediaan kaedah pembiakan. Jadi apakah langkah kita nak buat untuk menyediakan tot tadi, Azika? Langkah dia, langkah penyediaan. Nombor 1 kita akan buat macam mana dulu, Azika? Cepat, Azika. Masa tak banyak dah ni. nombor 1 untuk memilih dahan yang sihat. Dahan yang sihat. Okey, dah nampak kan jumpa dan nota kan? Kita rujuk kat buku modul kita, buku teks kita, tanaman makanan. Okey, yang kedua mengelah. Yang kedua mengelah keliling dahan dan ke bawah. Okey, yang ketiga dengan jarak 3. Mengikis lapisan cambium. kalsium. Okey. Yang kita kena kikis dia untuk memutuskan. Keempat menyambungkan hormon penggalak akar di keliling. Okey, menyapukan hormon penggalak akar di sekeliling kelaran. Okey, yang seterusnya gumpalan medium tanah ditekap ke dahan tadi. Okey, gumpalan yang kita dah sediakan medium tanah tadi ditekap ke dahan yang telah kita kelar tadi. Dan seterusnya membungkus gumpalan medium gumpalan medium tanah dengan plastik lut sinar. Ada lagi? Ada lagi ke, Zika? Agak-agak? Ada lagi ya? Ada. Okey, apa dia tu? Ikat gumpalan dengan tali kalau bungkus tak ikat, berterabur lah. Jadi ikat dengan kemas. Jadi ini antara langkah-langkah kerja penyediaan pembiakan secara tot. Apa kepentingan dia? Dua kepentingan. Rakib, apa kepentingan Rakib? Apa kepentingan dia, Rakib? Bagi dua seperti yang diminta. Apa, Kik? Okey. Rakib tak apa dengar Dia nampaknya mikrofon Rakib ada masalah di situ. Masalah audio. Tapi tak mengapa, cikgu. Kita minta pelajar yang lain untuk membantu Rakib. Okey. Amirul Syadat, boleh tolong Rakib tak? Dia ada masalah audio. Sumber makanan yang pertama cikgu dah bagi untuk rakyat kita, mendapatkan sumber makanan. Yang kedua? Sumber pendapatan. Okey, jadi sumber pendapatan lah. Kalau kita dah dapat hasil, kita jual, kita dapat duit, dapatlah pendapatan untuk sara diri. Okey, yang seterusnya kalau ada sumber ekonomi negara. Okey, sumber ekonomi negara. Jadi kita ekspor keluar, kita boleh dapat, jadi negara pun boleh dapat hasilnya. Dan ada lagi jawapan dia? Ada lagi tak? Ada. Ada. Apa dia? Tu? Mengurangkan import sumber makanan. Okey, kalau kita dah tanam banyak di negara kita, jadi kita tak perlu lagi import banyak hasil-hasil buah-buahan dan sayuran daripada luar negara. Jadi dia minta dua. Ini contoh jawapan yang betul. Okey. Jadi pelajar boleh memilih
Okey, jawapan mana-mana jawapan untuk diterangkan ataupun disenaraikan. Okey, mengikut kehendak soalan. Ini ada kepentingan. Okey, dia minta Okey, kita teruskan. Oh, ada lagi. Okey, teruskan tak apa. Soalan contoh 2. Okey. Anda ingin menukar biji benih tanaman tembikai daripada pengeluar lain untuk penanaman musim akan datang. Okey. Jadi dia dah biasa pakai itu, dia nak tukar daripada yang lain. Tapi benih tembikai jugalah. Anda bercadang untuk melakukan rawatan biji benih bagi mempercepatkan dan menggalakkan percambahan. Okey cikgu, kita nak tengok teruslah jawapan untuk soalan ni. Okey, cadangkan 2, lepas tu diminta langkah menguji kebenaran dan terangkan ciri-ciri anak. Okey. Jadi jawapan yang pertama tu 2 jenis rawatan. Jadi pertama rawatan haba. Kedua rawatan cahaya. Dan rawatan fizikal. Jadi mana-mana 3 boleh jawab ya. Nak jawab lebih pun tak ada masalah. Okey. Okey, langkah dia kita tengok. Ya, menguji kebenaran. Satu, merendam biji benih dalam air biasa. 2, memerhati dan mengeluarkan biji benih yang terapung atau rosak. Okay, mengetus biji benih yang tenggelam atau bernas. Dan yang keempat, menggaulkan biji benih dengan racun kulat. Ya, dan akhir sekali. Okey, 4 cirinya. Okey, anak pokok tumbuh dengan tegak. Okey, itu maksudnya pokok yang sihat, mengeluarkan daun hingga 2 hingga 5 helai daun yang sebenar. Anak pokok berbatang kuat, ia tidak rebah, tiada jangkitan penyakit dan akar tidak bergulung. Okey. Baik. Nampaknya itulah dia sesi pembelajaran kita hari ini. Masa yang kita ada. Ya, tamat semua input yang diberikan cikgu pun sangat banyak hari ini. InsyaAllah harap-harap penonton ataupun calon-calon SPM 2021 mendapat banyak manfaat daripada pembelajaran hari ini. Betul. Terima kasih banyak diucapkan kepada Cikgu Muhammad Wajih Othman selaku penolong pegawai pendidikan dan juga 4 orang pelajar dari SMK Aitawa Johor. Terima kasih Muhammad Rakib, Nurliana Maisara, Hazika binti Zulkifli dan juga Amirul Syadat kerana menjadi pelajar yang sangat sporting dan semangat hari ini. Kami doakan yang terbaik untuk anda semua dan kepada anda yang di rumah, kita jumpa lagi pada episod akan datang hanya dalam Road to Success SPM 2021 dari saya Wani Carey. Bye-bye. Didik TV KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya ibu kepada Amirul Syadat bin Amiruddin Syuhaili binti Tokok dari kelas 5 MPV Smart Aitawa Johor. Ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada anak saya dan juga kepada pelajar-pelajar tahun 5 pada tahun ini. Semoga abang dapat menjawab peperiksaan ini dengan tenang. Mulakan dengan doa agar semuanya berjalan dengan lancar. Semoga kelak menjadi anak yang cemerlang, gemilang dan terbilang untuk agama, bangsa dan negara. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syafiqah binti Nurdin, calon SPM 2020 dari Sekolah SMK Aitawa, Kota Tinggi, Johor. Di Sekolah SMK Aitawa, saya telah mengambil mata pelajaran tanaman makanan. Alhamdulillah, saya telah mendapat keputusan A+ dalam mata pelajaran tanaman makanan. Seterusnya, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru-guru yang telah mengajari saya dari sekolah tadika, sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Kepada Didik TV, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana telah memberi peluang saya untuk terus belajar. Kepada calon SPM 2021, saya doakan agar korang mendapat keputusan yang cemerlang dan juga teruskan berusaha sehingga berjaya.